Kau tahukah maksud perpaduan? Perpaduan? Apa itu? Apa yang dimaksudkan perpaduan ini? Definisi perpaduan kaum adalah semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama atau erti kata lain berganding bahu untuk membentuk negara yang makmur dan damai. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum. Sebagai pengetahuan umumnya, majoriti bangsa rakyat di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Selain itu juga, di Malaysia terdapatnya penduduk peribumi iaitu di Sabah dan Sarawak. Di Sabah mempunyai 32 kumpulan etnik komuniti, majoritinya ialah etnik Karagan Dusun. Kumpulan etnik lain termasuk Rungus, Bajau, Bajau Laut, Murut, Lun Layeh, Orang Sungai dan Iranun. Manakala di Sarawak, terdiri daripada 28 kumpulan etnik dan etnik majoriti adalah Iban selain Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Adalah dimaklumkan bahawa begitu penting perpaduan kaum ini di dalam sesebuah negara. Antara contoh kepentingannya ialah yang pertama adalah mengekalkan perpaduan antara kaum yang kukuh, iaitu dengan mengamalkan semangat perkongsian dan menjaga hak asasi masing-masing. Selain itu, saling menghormati antara satu sama lain sekaligus dapat memupuk semangat bertoleransi dalam kehidupan sesama rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat asabiah. Semangat asabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau. Keadaan ini sekiranya terjadi akan menyebabkan negara mudah berpecah belah, berlaku peperangan antara kaum, sekaligus menawarkan peluang kepada negara luar melakukan penjajahan. Selain itu juga, kepentingan perpaduan kaum adalah dapat membangunkan ekonomi negara. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Misalnya, dalam perkongsian saham maupun sebagai rakan kongsi dalam sesebuah perniagaan yang khususnya akan mengembangkan potensi masyarakat pelbagai kaum bekerjasama dalam memajukan negara. Contoh yang lain pula, berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Perkongsian ilmu dalam bidang ekonomi mampu meningkatkan isi pendapatan kerajaan sehingga tahap maksimum. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang merdeka turut menjadi kepentingan dalam perpaduan kaum, iaitu hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka Tanah Melayu. Perpaduan yang kuat dan utuh pastinya mampu menguatkan jati diri masyarakat, mengekalkan kemerdekaan daripada dirampas musuh dari luar negara. Kepentingan perpaduan kaum yang terakhir ialah dapat mengekalkan kestabilan politik. Sebagai contoh, dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global, khususnya dengan negara-negara maju seperti negara China. Selain itu juga, perpaduan kaum yang telah menumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan lumayan kepada Malaysia. Hal ini terbukti apabila masyarakat pelbagai kaum bersama-sama keluar mengundi pada pilihan raya. Walau bagaimanapun, terdapat implikasi sekiranya tidak wujud perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Antaranya ialah keharmonian negara terjejas. Sekiranya tidak ada kesepaduan dan kesepahaman di kalangan rakyat. Seterusnya, sistem pendidikan terjejas. Hal ini akan menimbulkan ketidaksamaan maklumat dan pendapat dalam masyarakat sehingga menjejaskan sistem pendidikan negara. Seterusnya, implikasi lain sekiranya tidak wujud perpaduan kaum adalah melahirkan masyarakat tidak bermoral. Hal ini akan menyebabkan berlaku pertelingkahan dan gabungan antara etnik serta sikap tidak bertolak ansur dan tidak beretika. Bahkan, ekonomi negara juga merosot sekiranya tidak wujud perpaduan kaum. Negara luar akan kurang mengeksport barangan mereka oleh sebab keadaan huru-hara yang berlaku di dalam negara. Selain itu, pembangunan negara juga terbantut, kekurangan modal dalam negara dan ekonomi yang tidak menentu. Implikasi yang terakhir sekiranya tidak wujud perpaduan kaum adalah imej negara akan tercemar. Negara lain akan membicarakan berkenaan keadaan negara yang tidak aman di dada akhbar dan kaca televisyen. Implikasi yang dinyatakan adalah wujud daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Antara cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengekalkan perpaduan kaum adalah
lanskap politik negara, iaitu perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman. Bahkan, peranan laman sosial dan media massa juga menjadi cabaran kepada pihak kerajaan, iaitu masyarakat sering membuat provokasi dan menyentuh sensitiviti perkauman. Cabaran yang terakhir ialah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Kewujudan sekolah vernacular telah memisahkan kaum dan menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Sekolah vernacular ini yang hanya mementingkan bahasa ibunda kaum masing-masing pasti menjejaskan perlembagaan negara yang mewartakan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 atau Akta 32 yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi maksud-maksud rasmi. Sekian sahaja pembentangan kami, iaitu mewar-warkan kempen bertemakan perpaduan ini. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang pembentangan ini berlangsung.